Kembali lagi bersama Ustaz Azlin dalam Pendidikan Islam tahun 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Diharapkan semoga anak-anak semua sihat bersama dengan keluarga di rumah. Oke, kita akan masuk pelajaran adab. Oke, pelajaran adab unit 3, Zikrullah, penenang jiwa. Zikrullah, penenang jiwa. Oke, buka buku teks muka surat 132. Oke, unit 3, Zikrullah, penenang jiwa. Baca dan fahami. Oke, zikir amalanku. Tengok gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, orang berkongsi rezeki dengan satu orang perempuan ini, dia berkongsi rezeki dengan kawannya. Kawannya mengucapkan syukur. Lepas tu dia bersembahyang, sini dia tulis sebagai bertaubat. Lepas tu ketika dia sendiri tidak ada kerja, menunggu bas, dia berzikir dalam hati, dia cakap Allahu Akbar. Ini namanya berzikir. Lepas tu membaca Al-Quran. Yang seterusnya menuntut ilmu, belajarlah. Oke, belajar. Oke, sini maksud zikir. Zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Oke, dengan hati boleh kita berzikir di dalam hati, dengan lisan dengan kita mengucapkan zikir, dan juga dengan perbuatan. Oke, dia punya dalil nakli. Dalil nakli ini ialah dalil daripada Al-Quran dengan hadis Nabi. Oke, di sini ialah dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Oke, maksudnya ingatlah, dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Oke, ingatlah, dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Oke, Allah sudah cakap dalam Al-Quran bahawa dengan mengingati Allah, dengan mentaati segala perintah Allah, contohnya solat, puasa, berbuat baik dengan ibu bapa. Semua itu ialah benda-benda yang Allah suruh dan kita taat, insya-Allah diri kita akan tenteram. Tengok muka surat 133. Contoh-contoh zikir dan tindakan kita melalui perbuatan. Zikir yang biasa kita dengar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang biasa kita dengar tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah 4 zikir yang biasa kita dengar. Contoh-contoh zikir. Yang pertama, subhanallah. Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Tindakannya menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Tindakan yang kita boleh buat tidak membazir makanan. Yang ketiga, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tindakan yang kita boleh buat ialah patuhi peraturan jalan raya. Kenapa kita mesti mematuhi peraturan jalan raya? Sebab kita percaya bahawa Allah yang menguruskan kita punya hidup mati, rezeki kita kan. Jadi peraturan jalan raya itu dibuat untuk menjaga kita punya nyawa. Jadi kalau kita tidak ikut, bermakna kita tidak percaya kepada Allah nih. Maksudnya kalau kita kena langgar, hidup kali mesti. Tidak. Ya, patuhi peraturan jalan raya. Itu contohnya. Dan yang terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Tindakannya di sini ialah melihat keindahan alam, apa kepentingannya untuk kita mengamalkan adab berzikir? Kenapa kita mesti ada adab kalau berzikir? Dan apa pula akibatnya mengabaikan adab berzikir? Kepentingan mengamalkan adab berzikir. Yang pertama,
saya mengikut sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah pun dia berzikir dia dengan tertib, dengan adab, ya, tidak sembarang. Oke, yang kedua, hubungan saya dengan Allah menjadi dekat. Oke, hubungan saya dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab kita selalu sebut nama Allah. Tengok betul dalam 4 zikir ni ada nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 zikir ni ada nama Allah. Jadi kalau kita selalu sebut, insya-Allah hati kita lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, ibadah saya lebih sempurna kerana kita selalu berzikir kepada Allah. Dan yang keempat, jiwa saya berasa tenang. Inilah hasilnya apabila kita berzikir dengan beradab, dengan baik kepada Allah, dia punya natijah ialah jiwa akan merasa tenang. Okey, akibatnya pula mengabaikan adab berzikir, maksudnya tidak mau berzikir kepada Allah. Okey, akibat yang pertama, saya lalai daripada mengingati Allah. Selalu lupa dengan Allah sebab kita tidak selalu sebut. Okey, tidak selalu ingat dalam hati. Yang kedua pula, akibatnya menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Oleh kerana tidak selalu ingat Allah, maka hubungan dengan Allah pun akan jauh. Okey, yang ketiga, akibatnya saya mudah membuat dosa. Kalau sudah tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, senanglah untuk melakukan dosa. Marah ibu bapa, suka menipu, suka mencuri, itu namanya membuat dosa. Dan yang keempat, akibatnya saya tidak mendapat keampunan Allah. Oleh kerana sudah berdosa, tidak ingat Allah, tidak bertaubat kepada Allah, jadi akibatnya Allah tidak mahu ampunkan kita. Okey, kalau sudah berdosa Allah tidak mau ampunkan, kemana tempatnya nanti? Okey, dari akhirat nanti dia akan masuk neraka. Jadi anak-anak mau masuk syurga, kamu masuk neraka. Jadi kalau masuk syurga, banyakkan berzikir kepada Allah. Okey. Di sini Ustaz mau bagi bukan juga latihan, tetapi sebuah projek, ya. Projek di sini muka surat 134 nombor 3. Buat satu lencana zikrullah, lepas tu sematkan dan baca bersama-sama rakan. Oleh kerana bukan sekolah, tidak apa, baca saja di rumah. Ustaz mau ibu bapa bimbing anak-anak tulis 4 zikrullah ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lukis di kertas warna atau kertas putih pun boleh, tidak masalah. Tulis besar-besar, pilih salah satu saja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah atau Allahu akbar. Okey, tulis di kertas warna atau kertas putih. Lepas tu lekat dia. Kalau tidak ada lekat, guna selotip pun boleh. Lekat dengan penjepit. Di sini dia guna penjepit yang memang untuk rencanakan. Kalau tidak ada, pakai cepit kain pun boleh. Ya, pakai cepit kain, lekat cepit kain dan letak di poket. Jadi kamu nampak boleh sebut subhanallah, nampak boleh sebut subhanallah. Okey, nanti saya bagi contohnya, tunjukkan kepada anak-anak dan ibu bapa. Jadi saya minta anak-anak dan ibu bapa buat dan tunjukkan hasil rencana ni kepada ustaz nanti. Jadi ustaz boleh nilai berapa ustaz bagi markah. Okey, ingat benda ni ada markah. Jadi kalau anak-anak yang lain tidak buat, tidak ada markah lah. Ya, itulah pentingnya apa-apa tugasan yang ustaz bagi, latihan kah, projek kah. Kalau ustaz bagi ke anak-anak tidak hantar, bermakna anak-anak tidak akan dapat markah. Okey, perhatiannya kepada ibu bapa. Okey, itu saja daripada ustaz untuk bagian adab ni. Adab berzikir kepada Allah. Unit 3, zikrullah, penenang jiwa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.